Dia pembakar semangat, perwira yang rela berkorban demi agama. Dia menjadi taruhan berjuta pemuda. Lagi kisahnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua penonton setia Al-Hidayah kerana tidak jemu memberi galakan kepada kami. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik anda. Saudara, sering kali kita mendengar perihal kisah tokoh-tokoh Serikandi hebat yang banyak memperjuangkan agama Islam. Kali ini, lebih istimewa daripada biasa, Al-Hidayah akan berkongsi kisah bidadari yang dicipta Allah SWT untuk para syuhada. Ainul Mardiyah. Namanya cukup indah untuk menjadi santapan hawa telinga. Namun, nama ini bukan milik sebarangan orang. Dengarkan kisah lanjut mengenai tokoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam rancangan Al-Hidayah dan saya sungguh teruja hari ini kerana dapat bersama-sama dengan anda untuk membincangkan satu nama yang biasa kita dengar tapi tak ramai orang tahu mengenainya. Bahkan ada orang terkeliru siapakah sebenarnya, iaitu Ainul Mardiyah. Dan mungkin orang tertanya-tanya soalan, siapa itu Ainul Mardiyah dan bilakah dia dilahirkan dan di mana dia tinggal, tahun berapa dia meninggal dunia? Jawapannya tidak ada jawapan. Kerana apa? Sebab Ainul Mardiyah adalah satu gelaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada ketua bidadari syurga, iaitu sebagai simbol kepada ganjaran yang Allah berikan kepada manusia yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita selalu banyak baca dalam Al-Quran yang mana Allah menceritakan mengenai ganjaran orang-orang buat mereka mukmin yang dikasihi. Ada banyak ganjaran, antaranya ialah diberikan pelayan-pelayan dan juga bidadari sebagai teman kehidupan di syurga sana. Contohnya dalam surah Al-Waqi'ah, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan bidadari yang cantik seperti batu lu'lu' yang terbentuk, dan ini adalah ganjaran ke atas apa yang kamu amalkan di dunia. Jadi menarik sekali untuk kita kupas kerana saya percaya yang mendengar pada kali ini adalah terdiri daripada golongan hawa, para muslimat dan mukminat sekalian. Apabila kita menyebut perkataan Ainul Mardiyah, ia adalah satu simbol yang sungguh signifikan yang perlu kita hayati. Walaupun ia sekadar gelaran yang diberikan, tapi sudah tentulah ia memberi maksud yang besar. Ainul Mardiyah, bagaimanakah kita boleh mengambil ibrah ataupun pengajaran dan hikmah daripada nama seorang yang dirindui dan seorang yang disanjung di syurga, iaitu ketua bidadari di syurga. Bagaimana kita nak mengambil hikmah ataupun pengajaran daripada nama ini? Sebenarnya kalau kita tengok perkataan nama Ainul Mardiyah berasal daripada perkataan Ain iaitu mata, dan juga Mardiyah. Mardiyah berasal daripada perkataan Ridha, iaitu bila ditambahkan mim dan dijadikan ditukar dalam ilmu saraf, maka dia menjadi Mardiyah, iaitu yang diredai. Maka bila disebut Ainul Mardiyah, ia adalah mata yang diredai, dan ia adalah simbol kepada nikmat yang besar di syurga. Dan saya percaya ia simbol kepada wanita yang ideal, yang diredai oleh manusia, oleh lelaki, oleh suami, oleh bapa, dan contoh simbol keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fikirkan, sudah tentulah orang-orang yang berada dalam syurga ialah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berhati baik. Dan sebab itu dalam syurga tak ada orang berhati busuk.
Sebab apa yang difikirkan dalam hati, apa yang diniatkan dalam hati akan menjadi realiti dalam syurga. Sebab itu kalau orang berhati busuk masuk syurga, dia akan fikir yang teruk-teruk, yang busuk-busuk, maka tidak dibenarkan dalam syurga, nanti dia akan menjadi realiti. Maka orang yang berada dalam syurga ialah orang yang baik-baik, hatinya baik-baik, berkata yang baik-baik, berfikir yang baik-baik. Dan saya percaya ramai di kalangan pendengar nak masuk syurga. Oh, sudah tentu kita nak masuk syurga. Persoalannya, adakah kita layak menjadi ahli syurga? Kerana ahli syurga berfikir yang baik-baik. Jadi Ainul Mardiyah ialah ketua bidadari di syurga. Dan sekarang kita berada di dunia. Anda sedang menonton TV sekarang. Anda sedang berada di tempat duduk anda sekarang. Anda sedang berada di dunia. Ainul Mardiyah yang sebenar berada di syurga. Jadi, cuba kita tanyakan soalan. Bolehkah saya berusaha untuk memiliki karakter seperti Ainul Mardiyah di syurga, tetapi saya cuba usahakan menjadi Ainul Mardiyah di dunia ini? Bagaimanakah untuk kita mencontohi? Bagaimanakah yang boleh kita lakukan untuk mengambil hikmah dan mengambil ibrah daripada konsep seorang ketua bidadari bernama Ainul Mardiyah ini? Teruskan bersama saya selepas ini. Kita bertemu lagi dalam rancangan Al-Hidayah, dan hari ini kita membincangkan mengenai satu nama manusia ataupun satu nama bidadari di syurga yang tidak pernah mana-mana manusia menjumpainya dalam dunia. Ia ada di syurga. Oh, sudah tentu anda pernah berjumpa orang bernama Ainul Mardiyah, tapi namanya sekadar Ainul Mardiyah. Itu bukan perbincangan kita. Tapi kita nak membincangkan mengenai hikmah yang kita boleh pelajari daripada gelaran ketua bidadari syurga, Ainul Mardiyah. Seperti yang saya sebut tadi bahawa nama Ainul Mardiyah berasal daripada perkataan Ain iaitu mata dan juga Mardiyah iaitu yang diredai. Daripada nama ini, kenapakah nama ini diberikan? Ia sudah tentu signifikan. Kenapa tidak mata cinta ataupun mata yang dirahmati, mata yang diberkati, mata yang disanjungi, tapi kenapa ia adalah mata yang diredai? Sudah tentu ia memberikan satu signifikan kepada konsep keredaan tersebut. Dan itu adalah perbincangan keseluruhan, hampir keseluruhan perbincangan kita pada tengah hari ini, iaitu Ainul Mardiyah berkait dengan bagaimanakah ganjaran yang paling besar di syurga, antara yang paling besar di syurga ialah Ainul Mardiyah, dan perkataan keredaan ada di situ. Seperti yang kita tahu, mata adalah organ ataupun alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghubungkan manusia. Kita kata mata bertentangan mata, jatuh ke hati. Maksudnya bila kita bertentangan mata, maka kita berhubung secara kejiwaan ataupun secara individu bila kita mata bertentangan. Contoh yang mudah, bila kita berjumpa dengan seorang bayi, kita cuba bermain dengan bayi tersebut, kita akan pandang mata bayi tersebut untuk buatkan dia ketawa. Kita tak buat di lututnya ataupun di kakinya, tapi kita buat pada matanya, kerana apabila kita memandang mata, kita berhubung. Dan Ainul Mardiyah, apabila kita bertemunya, saya tak tahu bagaimana keadaannya, tetapi kita tak boleh tolak kemungkinan kita akan memandang matanya. Dan bila kita memandang matanya, ia adalah simbol keredaan. Bila kita sebut perkataan redha, Mardiyah, yang diredai, apakah keredaan yang perlu kita cari, yang membawa kita kepada Ainul Mardiyah? Di dunia ini adalah tempat untuk kita berusaha beramal untuk capai keredaan di sana. Sebab itu kita biasa dengar ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk bercucuk tanam, ya, untuk akhirat, ya, adalah ladang. Mazra'ah itu adalah ladang, ya. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Jadi bagaimana apa yang boleh kita lakukan untuk kita bercucuk tanam di sini supaya kita memperolehinya di syurga nanti? Ada dua redha yang penting yang perlu kita cari. Yang pertama ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua ialah redha dalam konteks wanita, redha seorang suami. Sebab apabila seorang wanita mengahwini seorang lelaki, kedudukan lelaki tersebut mengganti tempat ibunya dari konteks autoriti ataupun prioriti untuk mendapat ketaatan. Jadi mendapat redha suami
dan mendapat redha Allah Subhanahu taala yang paling tinggi adalah dua keredaan yang sepatutnya menjadi fokus kehidupan kita. Adakah kita sedang dalam lorong untuk mendapat keredaan Allah? Adakah hari ini saya lakukan sesuatu untuk mendapat redha suami? Adakah kita sedang berada pada landasan yang betul? Sebab nikmat dan ganjaran besar di syurga adalah mata keredaan yang diredai. Dan bila kita sebut keredaan Allah, ia adalah perkara yang sepatutnya menjadi detik hati anda sebaik saja anda bangun setiap pagi. Apabila anda bangun pagi tadi, apa terdetik? Adakah kita berfikir mengenai, oh saya nak pergi ke shopping mall, ataupun saya nak pastikan tak traffic jam, ataupun saya nak pastikan hari ini saya dapat update Facebook dengan status yang baik. Apa yang terdetik dalam hati anda, fikiran anda setiap kali anda bangun daripada tidur? Adakah kita mengingati Allah ataupun kita mengingati selain daripada Allah? Itu petunjuk yang mudah. Sama ada kita berada pada landasan mendapatkan redha Allah ataupun tidak. Sebab itu ada satu zikir yang sangat besar fadilatnya, dijanjikan keredaan Allah, yang diminta dibaca 3 kali setiap pagi selepas solat subuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya redha Allah sebagai Tuhan, saya redha Islam sebagai agamaku, dan redha Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabinya. Bila kita baca ini menandakan bahawa kita redha kepada Allah sebagai Tuhan. Maksudnya kita gembira mengikut perintah Allah. Kita gembira mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira ikut syariat Islam. Ini tanda orang itu redha kepada Allah. Dan bila anda redha kepada Allah, bermaksud sebenarnya signifikan kepada, ia adalah manifestasi kepada keredaan Allah kepada anda. Kerana apabila Allah redha kepada anda akan redha kepadanya. Tetapi anda ada kuasa pilihan untuk sama ada gembira dengan Islam, gembira dengan Allah, dan gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda, kita semua boleh buat pilihan sama ada untuk meredai Allah ataupun tidak. Dan apabila kita meredai Allah, ia adalah tanda bahawa Allah sedang meredai kita. Sungguh hebat. Dan apabila Allah meredai kita, Allah sukakan kita. Redha ni maksudnya suka dan mengiktiraf yang paling tinggi. Ya, kita redha, kita lawan kepada redha ialah murka. Itu yang mudah kalau tunjukkan. Redha ialah kita mengiktiraf, kita menerima yang paling tinggi, dan yang paling rendah ialah murka, kemarahan. Marah ialah kita tak iktiraf, kita tak terima. Jadi redha bermaksud kita menerima. Persoalannya, adakah kita bangun pagi dan kita menerima Allah sebagai Tuhan kita? Adakah kita gembira dibenarkan untuk kembali bernafas untuk menjadi hamba Allah? Kerana apabila Allah meredai kita, Allah akan menyintai dan merindui kita. Dalam ayat kita selalu baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i, baliklah padaku, ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kepadaku dalam keadaan diredai, fadkhuli fi ibadi, bersama-sama dengan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan bersamalah masuk dalam syurga-Ku. Ini simbol keredaan. Persoalannya, adakah kita disebut mengenai ainul mardiyah, ialah mata yang diredai? Adakah kita berusaha untuk menjadi ainul mardiyah di dunia ini dengan mendapatkan redha yang paling penting, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala? Ramai orang kadang-kadang bekejar redha lain. Dia kejar redha bos, dia kejar redha jiran, dia kejar redha selebriti contohnya. Dia mengejar redha manusia, mengejar recognition ataupun pengiktirafan orang lain di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Dia nak dia diiktiraf sebagai seorang yang cool, seorang yang bagus, seorang yang berjaya, sehingga melupakan redha yang paling besar, iaitu redha daripada Allah SWT. Bila kita sebelum kita tidur, kita tanya soalan, hari ini sudah berlangsung 20 jam mungkin, 12 jam mungkin, adakah Allah meredai setiap detik dalam hari ini? Hari ini sudah separuh hari, adakah Allah meredai setiap detik dalam hari ini? Sebab kita bercakap mengenai ketua bidadari di syurga, ialah mata yang diredai. Adakah kita berada dalam landasan yang diredai? Dan keredaan yang kedua ialah keredaan, sudah tentulah keredaan suami. Dan bila kita bercakap mengenai keredaan suami, kita perlu berusaha untuk mengembirakan suami kita. Bagi mereka yang tidak bersuami, mungkin keredaan ibu dan ayah kita, ya? Keredaan Allah
adalah keredaan mak dan ayah. Ya? Itu harus kita pegang. Dan juga apabila sudah bersuami, keredaan suami. Kalau nak memahaminya, lawan kepada keredaan ialah kemarahan seperti sebut tadi. Dan adakah kita membuatkan suami, ibu dan ayah kita gembira dengan kita ataupun sebaliknya? Untuk melakukannya, kita perlu memahami apakah tanggungjawab kita, peranan kita, dan apakah yang dijangkakan, what is expected by them, oleh ibu dan ayah kita dan suami kita, apa yang dijangkakan oleh mereka dan apakah standard yang diharapkan oleh mereka. Dengan kita melakukan ini, insya-Allah kita akan dapat buatkan orang gembira dengan kita. Dan bila orang gembira dengan kita, itu adalah satu isyarat bahawa suami ataupun ayah ataupun ibu kita sedang meredai kita. Bagaimanakah untuk meneruskan lagi laluan untuk mencapai keredaan ini supaya kita juga menjadi Ainul Mardiyah di dunia ini? Teruskan bersama saya dalam Al-Hidayah. Begitulah kisah tokoh pilihan Al-Hidayah minggu ini. Betapa besar nikmat yang Allah berikan buat para syuhada. Seorang bidadari syurga yang tak tergambar kecantikannya. Lagi kisah dan pengajaran mengenai Ainul Mardiyah sebentar nanti. Terima kasih kerana masih bersama saya membincangkan satu nama yang besar, iaitu Ainul Mardiyah, iaitu ketua bidadari yang berada di syurga nanti. Sudah tentulah anda tidak pernah bertemu dengan Ainul Mardiyah yang sebenar kerana belum lagi ada di dunia ini. Tetapi apa yang boleh kita pelajari ialah bagaimanakah untuk menjadikan nama ini sebagai inspirasi kepada kita. Kalau ia bukannya role model, tapi ia adalah inspirasi. Inspirasi sebab hidup ini penuh dengan tanggungjawab. Ya? Hidup ini penuh dengan tanggungjawab dan hidup ini penuh dengan peranan dan juga orang yang perlu kita berikan manfaat. Dan Ainul Mardiyah adalah simbol ketua bidadari yang memberi khidmat kepada penghuni syurga. Dan persoalannya ialah, jikalau Ainul Mardiyah adalah simbol ketua kepada kenikmatan syurga, bagaimana saya juga boleh menjadi Ainul Mardiyah di dunia ini supaya saya boleh memberikan manfaat dan menggembirakan orang lain di sekeliling saya. Kerana nama Ainul Mardiyah adalah cahaya mata, adalah mata yang diredai. Dan daripada perkataan ini, kita bercakap mengenai bagaimana nak buatkan orang di sekeliling kita gembira. Bagi seorang wanita, sudah tentulah ibu, ayah, suami. Dan semua manusia ingin mendapat keredaan Allah SWT. Apa yang boleh kita lakukan? Mungkin dalam masa singkat di hujung ini saya nak berkongsi dengan anda satu perkara yang sangat penting, iaitu bagaimana nak gembirakan orang di sekeliling kita. Apa yang boleh kita lakukan ialah sentiasa berfikir yang baik-baik, sentiasa bercakap benda yang baik-baik dan sentiasa wujudkan suasana yang baik. Apabila kita berfikir yang baik-baik, kita bercakap yang baik-baik dan kita mewujudkan suasana yang baik-baik, insya-Allah kita akan mengembirakan orang di sekeliling kita. Kita seolah-olah menjadi sumber kegembiraan manusia. Kita mungkin tak boleh berikan wang ringgit kepada orang di sekeliling kita untuk gembirakan, tetapi berita baiknya kita boleh gembirakan orang tanpa wang ringgit dengan hanya kita bercakap benda yang baik, berwajah dengan wajah yang baik dan membina suasana yang baik. Satu kajian yang menarik yang dibuat di Amerika, Utah University, yang membuat kajian terhadap 1,558 manusia, individu yang dikaji, dan mereka mendapati orang-orang yang sentiasa bersangka baik dan orang-orang yang sentiasa berfikir secara positif, mereka akan mempunyai status kesihatan yang lebih baik daripada orang yang kurang berfikir secara positif. Jadi ideanya ialah apabila kita berfikir secara positif, kita berfikir yang baik-baik terhadap suami, terhadap ibu, ayah, terhadap orang di sekeliling kita, dia akan merangsang antibody, merangsang pemikiran yang baik-baik, emosi yang baik-baik dan dia akan mengekalkan kesihatan kita.
dan ia adalah sumber kebahagiaan yang baik. Dan satu lagi kajian yang dibuat oleh North Carolina University, mereka buat kajian terhadap 153 individu terhadap elemen yang sama, iaitu bukan sahaja kita berfikir positif, kita juga bercakap benda-benda yang baik dan kita mewujudkan suasana yang baik di rumah kita. Orang yang ada budaya ini didapati mempunyai tahap memori yang lebih baik berbanding dengan orang yang tidak memilikinya. Jadi idenya mudah saja. Kita nak kita diredai oleh suami, diredai oleh ibu dan ayah, kita kena pastikan diri kita, minda kita sentiasa berfikir yang baik-baik terhadap mereka, sentiasa beremosi yang baik-baik terhadap mereka, cakap benda yang baik-baik, sentiasa rangsang suasana yang baik-baik dalam keluarga kita. InsyaAllah, bila inilah sumber yang datang daripada kita, kita boleh merangsang positif, sikap yang positif, persekitaran yang positif, dan akhir sekali positif itu berlingkaran dalam keluarga kita. Kita akan kekalkan tabiat dan juga karakter ini sampai kita mendapat kehidupan yang positif. Dan apabila kita mendapat kehidupan yang positif, insya-Allah orang semua gembira, maka inilah yang dipanggil sebagai keredaan. Kalau kita dapat keredaan ibu, dapat keredaan ayah, dapat keredaan suami, orang semua gembira dengan kita, insya-Allah ini tanda bahawa Allah sedang meredai kita. Sehingga kita nak dengar Allah memanggil kita dalam keadaan penuh rindu. Seperti ayat yang saya sebutkan di awal tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Aduhai jiwa-jiwa yang tenang dan bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau diredai. Semoga kita sentiasa dalam detik yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala, sehingga kita merasa tenang dan damai. Dalam keredaan Allah cukuplah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah dengan keredaan Allah yang menggembirakan kita. Walaupun dihina, ditolak, dimarah, dipandang rendah oleh seluruh manusia, selagi mana Allah meredai kita, cukuplah. Cukuplah, kerana kita akan, apabila kita mendapat redha Allah, insya-Allah kita berada di syurga nanti dalam keadaan fikiran yang baik-baik, niat yang baik-baik, jiwa yang baik-baik, kerana syurga ada tempat orang yang baik-baik. Selamat menjadi Ainun Mardiyah di dunia ini sehingga bertemu di syurga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah Ketua Bidadari Syurga yang menjadi dambaan setiap jejaka. Moga ia dapat menjadi inspirasi para wanita untuk mendapat ganjaran yang selayaknya kelak. Saudara, kita sudah pun sampai ke penghujung bicara. Pesanan saya beragam muslimah, namun jadilah kita yang santun juga solehah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Dan pada wajah Ummul Ma'bad itu kelihatan sungguh bercahaya. Kerana apa? Kerana hasil pertemuan Ummul Ma'bad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.